Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Al-Fairis Jumurin. Fokus berita mengenai lawatan hari ketiga Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ke Sarawak. Pada Rabu, Raja Permaisuri Agong berkenan merasmikan Jumaani Pavilion di Jalan Gersik. Keberangkatan tiba baginda Raja Permaisuri Agong kira-kira jam 8 malam disambut oleh isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Hadir sama ialah Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, Menteri Pelancongan Seni Persembahan dan Industri Kreatif Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Rozi Yunus, serta Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Pada majlis itu turut diadakan penyerahan Memorandum Persefahaman MOU antara Sentex Commercial yang diwakili oleh pengurus besarnya Muhammad Syahrin Muhammad Yusri bersama pelbagai pihak antaranya Profesor Datuk Dr. Jimmy Chu, Ibu Jenny Jahyawati, Danapuri, Batik Air Halal Street UK, Sarawak Entrepreneur Association C, Sarawak Tourism Federation STF, Tourism Malaysia TM, Islamic Tourism Centre ITC dan Malaysian Convention Exhibition Bureau MyCEB. Ia turut disaksikan oleh Dato' Amar Douglas Ugah, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Operasi Merangkap Ahli Lembaga Pengarah Sentex dan Sentex Commercial Services Datuk Dr. Sabariah Putit dan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Kecemerlangan Teknikal Sentex Syed Muhammad Hussein Wan Abdul Rahman. Baginda Raja Permaisuri Agong kemudiannya berkenan menyempurnakan gimik pelancaran dan mendandatangani plak perasmian yang turut diiringi Puan Sri Dato' Amar Jumaani. Setelah selesai, Baginda Raja Permaisuri Agong melakukan lawatan sekitar Jumaani Pavilion iaitu ke Sentex Heritage Fashion Gallery, Sentex Heritage Fashion Production, Designer and Smart Gallery dan Sentex Commercial Office. Terdahulu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Jumaani Pavilion menjadi pusat sehenti fashion terkemuka di Borneo serta pusat latihan bagi pereka fashion muda tempatan yang berbakat seterusnya menjadi usahawan berjaya dalam bidang fashion dan tekstil. Menurutnya, Jumaani Pavilion ialah rumah fashion yang pakar dalam reka bentuk, pengeluaran dan penjualan produk warisan lestari yang disesuaikan. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan dibaca oleh Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Ini bermakna Jumaani Pavilion merupakan sebuah tempat untuk mereka tempatan berkarya menghasilkan rekaan-rekaan fashion mengikut trend semasa dengan menggabungkan elemen warisan atau heritage di dalamnya. Siapakah mereka tempatan tersebut? Ini terbagi dua, iaitu pelatih Sintek yang mengambil jurusan fashion teknologi dan mereka fashion tempatan yang sedia ada. Setiap pelatih yang mengambil bidang ini akan diberi pendedahan secara menyeluruh, bermula daripada proses menjahit sehingga membuat desain. Bagi melahirkan pelatih dan yang cemerlang dalam bidang ini, Sintek telah melatih 4 mereka fashion tempatan untuk membantu pelatih-pelatih ini. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu Jumaani Pavilion dilengkapi dengan pelbagai teknologi seperti 3D body scanner yang mampu mengukur badan seseorang tanpa menggunakan pita pengukur lagi. Bukan itu saja, sesiapa saja yang telah masuk ke dalam tempat body scanner berkenaan, secara otomatik ukuran badannya akan terus ke komputer untuk tujuan edit sebelum dihantar maklumat tersebut ke pola printing machine. Semua ini tidak lagi perlu dibuat secara manual. Walau bagaimanapun, tidak semua proses penghasilan sesuatu produk itu akan dibuat di sini. Setengahnya akan dihantar ke production house luar dan selepas itu akan dikembalikan semula ke Jumaani Pavilion untuk finishing proses. Selain itu, di sini juga terdapat mesin membuat kasut dan produk-produk berkaitan dengan leather good. Jadi, sesiapa yang ingin membuat kasut selepas ini tidak perlu pergi jauh, datanglah ke sini.
Dalam perkembangan lain, Datuk Partinggi Tan Sri Abang Zohari berkata projek perumahan Petra Vistana bakal memberi sinar kepada penduduk Sarawak yang ingin memiliki rumah sendiri dengan siapnya pembinaan 835 unit rumah baru kelak. Katanya projek perumahan ini merupakan projek mixed development yang merangkumi 4 blok dengan blok 3 mempunyai 124 unit, 219 unit untuk blok 4, blok 5 mempunyai 367 unit dan 125 unit untuk blok 6. Jelasnya, pihak Koperasi Koperkasa Sarawak berhad Koperkasa pula akan mendapat rumah kedai 3 tingkat sebanyak 20 unit. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian dalam Majlis Pecah Tanah Perumahan Petra Vistana di Jalan Matang pada Rabu. Ikut rekod tanah, ini telah diberikan kepada Koperkasa tahun 1980s seluas 35.5 hektar. Tetapi bertanggung atas masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan. But today, I must congratulate Koperkasa for being able to get the project take off the ground after a long delay. I ensure this is good news to members of Koperkasa who are comprised of state and federal civil servants, staff of local councils and GLCs. Turut hadir Pengerusi Majlis Perbandaran Padawan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Insinyur Loh Keciang, Pengerusi Koperkasa Fatih Hambali, Ketua Pegawai Eksekutif Green Summit Development Sdn Bhd James Hee Sing Lung serta tetamu jemputan yang lain. Berita seterusnya, pengemas kinian kadar bayaran bagi sistem keluar dan masuk EES yang dikenakan ke atas setiap kenderaan yang bermula 12 Disember ini diharap akan memudahkan urusan import dan ekspor barangan sekaligus mempergiatkan lagi aktiviti sektor ekonomi antara Sarawak dan Brunei Darussalam. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin dalam satu kenyataan pada Selasa berkata, kementeriannya telah menerima kenyataan rasmi daripada Konsulat Jeneral Brunei Darussalam di Kuching mengenai pengemaskinian kadar caj EES berkenaan. Menurutnya, Kementerian Pengangkutan Sarawak mengalu-alukan keputusan pengemaskinian kadar bayaran EES itu oleh Kerajaan Brunei Darussalam kerana ia dapat mengurangkan beban rakyat, terutamanya rakyat Sarawak yang merentas sempadan di antara Miri, Brunei, Limbang dan Lawas bagi urusan kerja, belajar dan lawatan sosial. Katanya kadar caj EES terkini bagi kenderaan penumpang dengan muatan tidak melebihi 7 orang termasuk pemandu akan dikenakan bayaran sebanyak 3 Brunei dolar setiap kenderaan bagi satu hala perjalanan. Manakala bagi kenderaan penumpang dengan muatan lebih daripada 7 orang hingga 25 orang termasuk pemandu seperti van atau bas mini akan dikenakan bayaran sebanyak 6 Brunei dolar setiap kenderaan bagi satu hala perjalanan. Bagi kenderaan penumpang dengan muatan lebih daripada 25 orang seperti bas akan dikenakan bayaran sebanyak 10 Brunei dolar setiap kenderaan bagi satu hala perjalanan. Datuk Seri Lee menambah bagi kenderaan komersial yang tidak memerlukan pemeriksaan melalui mesin pengimbas, X-ray machine akan dikenakan bayaran sebanyak 6 Brunei dolar setiap kenderaan bagi satu hala perjalanan. Manakala bagi kenderaan komersial yang perlu menjalani pemeriksaan melalui mesin pengimbas, X-ray machine akan dikenakan bayaran sebanyak 10 Brunei dolar setiap kenderaan bagi satu hala perjalanan. Terdahulu beliau telah menerima kunjungan hormat daripada rombongan Sarawak Forwarding Agencies Association SFAA diketuai oleh Presidennya William Liang di pejabatnya pada Rabu. Beralih dengan laporan di Miri, pelibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum mampu menyumbang kepada pembentukan sasiah yang baik dalam diri mereka. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, ini termasuklah memperkasakan pelbagai ilmu pengetahuan, kebolehan berkomunikasi terutamanya dalam bahasa Inggeris menjadi agenda utama sesebuah sekolah. Pembangunan modal insan ini perlu dirancang dengan teliti dengan menambil dan menyeluruh dan bersepadu supaya membolehkan segala bakat dan potensi para pelajar dapat dibangunkan dengan berkesan. Beliau berucap dalam Majlis Anugerah Sri Citra dan Apresiasi Kokurikulum SMK Lutong 2022 di Dewan Harmoni Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lutong pada Rabu. Ujarnya lagi ini akan membolehkan SMK Lutong dapat melahirkan generasi pewaris yang mempunyai kesedaran kendiri yang tinggi, produktif, berketerampilan dalam pelbagai bidang dan berdaya saing.
Paparan seterusnya mengenai Majlis Apresiasi SUKSEM Sarawak 2022. Persatuan Sukan Setiausaha Kerajaan Negeri se-Malaysia atau SUKSEM 2022 Sarawak akan mengenal pasti, melatih dan melantik pencari bakat melibatkan semua jenis pertandingan sukan di negeri ini. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata ini bagi membolehkan kontingen Sarawak mengekalkan kejuaraan dalam edisi seterusnya seperti yang dilakar dalam edisi Oktober lepas. Untuk menjadi juara, seperti saya katakan dalam perjumpaan pertama kita dulu, saya mahu kali itu Sarawak menjadi juara. Dan insyaAllah 2 tahun akan datang Sarawak akan mengekalkan kejuaraan. Seperti yang saya janjikan, saya akan plan daripada tahun depan untuk mencari bakat-bakat. Dia berkata demikian semasa berucap pada Majlis Apresiasi SUKSEM Sarawak 2022 bertempat di Hotel Waterfront Kuching pada Rabu. Untuk rekod, Sarawak muncul juara pada edisi kali ini dengan 51 mata selepas meraih 3 emas, 2 perak dan 3 gangsa. Diikuti Sabah dengan 30 mata. Hasil tuaian 3 emas, manakala kontingen Selangor menduduki tempat ketiga dengan mengutip 22 mata secara keseluruhan. Hampir 2,000 atlet serta pegawai daripada 12 kontingen telah menyertai SUKSEM kali ini yang dianjurkan di Selangor pada 25 hingga 30 Oktober 2022 membabitkan 10 acara sukan. Sebanyak 14 kes wabak rabies di kalangan manusia termasuk 11 kes kematian dicatatkan dari Januari sehingga 6 Disember tahun ini. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Uy Chu Hak berkata terbaru pihaknya telah menerima laporan 1 kes rabies melibatkan seorang lelaki berusia 60 tahun yang disahkan meninggal dunia pada 5 Disember lepas di Hospital Sibu. Dalam satu kenyataan media pada Rabu, beliau memberitahu mangsa disahkan positif rabies melalui ujian makmal dan didiagnosa sebagai rabies encephalitis. Dr. Uy memaklumkan mangsa sebelum itu dilaporkan mengalami gejala jangkitan rabies bermula pada 26 November lepas meskipun tidak mempunyai sejarah digigit atau dicakar oleh anjing. Bagaimanapun, ujarnya mangsa didapati pernah mengendalikan bangkai anjing pada Oktober lepas, namun status sama ada haiwan tersebut dijangkiti rabies tidak dapat dipastikan. Katanya mangsa kemudian pergi mendapatkan rawatan di klinik kesihatan pada 1 Disember lepas apabila gejala bertambah teruk termasuk kesukaran menelan makanan dan minuman. Dalam pada itu, Dr. Uy menasihatkan orang ramai supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan segera melaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak sekiranya haiwan peliharaan mereka berubah tingkah laku sama ada menjadi ganas atau muram. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.